Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini perkembangan terbaru media, sekali lagi isu GISB yang GPAAK sehari 2 yang lepas telah buat satu usaha yang cukup besar untuk cuba membantu jadi tahniah kepada grup tu. Kalau boleh saya boleh pindahkan gambar tersebut. Di sini kita dah boleh lihat, boleh tak tukar gambar-gambar ni, gambar-gambarnya mana nak tukar gambar-gambarnya. Tak boleh tukar gambar. Semalam boleh, pasal ni tak boleh tukar. Enhance background will be removed if you add a background. Okey, kita cuba mana backgroundnya. Okey, saya nak ucap tahniah, kita ucap tahniah kepada grup inilah, grup ini GPAAK. Ada kenyataan yang saya tertarik lah dan amat kita gembira dengar lah. Akhir dia kata Ketua Polis Negara dan Jabatan Kebajikan Malaysia ini salah laku, boleh didakwa, boleh disaman, boleh diambil tindakan. Cuma sekarang macam APEC ada nasihati dari awal lagi kepada mana-mana pihak, terutama ibu bapa, buat aduan polis terhadap ketua polis atau mana-mana pegawai polis yang menghalang anda, atau pegawai JKM yang menghalang anda dari mengambil anak. Orang ramai ni nampak sangat tak faham, kurang faham tentang undang-undang. Ya, kena faham. Jadi tadi juga saya tengok ada satu kamera, mereka merakamkan seorang pegawai Jabatan Kebajikan mengaku tak ada kes. Jadi muka dia dipandangkan. Sebaiknya kaki tangan tu, pegawai tu membuat satu aduan. Boleh, polis pun boleh buat aduan, kita boleh buat aduan, sesiapa pun. Dia begini, saudara, ingat tak kes Al-Tantuya? Kes Al-Tantuya, laporan polis dibuat oleh keluarga Al-Tantuya. Masa tu siapa yang kidnap Al-Tantuya? Polis. Satu pasukan khas dalam polis. Polis ini luas bang. Polis ada prosedur dia. Polis ini bukan feudal. Saya pernah buat laporan polis terhadap Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahim Noor tahun 95 tu, kalau tak silap saya. Saya dipuji oleh polis sendiri. Saudara faham tak? Kan kita tak faham, ini bukan negara samseng. Ini bukan kartel. Kita gaji mereka ni semua kita bayar. Ini kita kena faham dulu. Ada kes atau tidak, mahkamah yang putuskan, bukannya je. Ya. Tapi baru tahu boleh ya. Anything, you nak lapor kucing you hilang pun boleh. You nak lapor you tak sedap dengan isteri pun boleh. Faham tak? Aduan polis. Tak faham. Aduh, rakyat tak faham apa tu aduan polis lah. Dan polis tak boleh halang. Polis tak boleh kata, janganlah buat laporan. Tak boleh. Okey, saya nak beritahu ya. Bila awak buat laporan polis, dia tak boleh tolak punya laporan tau. Ini rukun dalam kepolisan. Kerana mana tahu awak laporan yang betul. Dan bila awak lapor terhadap dia, dia tak boleh kata, janganlah lapor terhadap. Tak boleh. Boleh lapor. Ambil nombor dia. Kalau balai itu tak terima, pergi balai lain. Lapor seluruh balai tu. Boleh. You boleh minta, saya nak jumpa ketua polis. Boleh. OCPD, ketua polis ini. Kenapa? Saya ada aduan. Kalau dia tak layan. Macam kita pergi hotel. Pelayan tu tak layan kita. Pelayan tak layan kita. Kita boleh minta manager. I want to see your F&B manager. Boleh. Dia tak nak. Kenalah dia, kita saman. Faham tak? Ini asas tau. You pergi sekolah. Cikgu lakukan sesuatu pada anak kau. Kamu lapor kat siapa? Guru besar lah. Tapi kalau guru besar tak layan,
Polis lah. Orang tak faham. 5,000 staff. Boleh buat. Mereka boleh, tapi mereka ditangkap. Ketua-ketua sebelum ditangkap, orang bawa. Ni, yang baru tadi orang jawab kan, tak tahu pernah buat. Nampak tak? Kita orang biasa tak tahu pernah buat. Bos kita kena tangkap. Bos tu kena tangkap. Kamu kerja satu syarikat. Bos kau kena tangkap. Ingatlah dulu PMX kita kena tumbuk. Kena tumbuk oleh siapa dalam penjara? Ketua Polis Negara. Faham tak? Anda semua faham tak? Ketua, kamu biar bos pergi tumbuk OKT, orang kena tahan. Apa orang lain buat? Ya? Apa orang lain buat? Faham tak? Yang lain tu semua 3-4 paku tu, apa mereka buat? Mereka terkejut lah. Pap, dia tumbuk sampai bos suar bengkak kan. Kalau polis tu betul profesional, dia nak angkat aja polis kedua tu boleh tahan dah bos dia. Maaf. Tak boleh. Dia nak tumbuk juga. Kalau dia keluarkan arahan, awak jangan hentikan saya. Kadang-kadang polis nak pergi pokosa anak kau. Kamu timbalan dia. Kamu pun polis. Kamu boleh keluarkan pistol lah. Faham tak? You ni tak faham lah undang-undang. Boleh buat laporan. Kan saya dah cakap. Kan Apek dah cakap 1-2 minggu lepas. Saya terima aja daripada ibu. Saya kata tuduh colek. Mereka tak tahu apa nak tuduh. Tuduh colek. Polis akan tanya siapa colek. Saya tak tahu. Anak saya kat JKM. Jadi apa polis buat? Polis akan buka kertas siasatan. Katakan awak buat. Katakan ada 2 laporan. Tahu tak bila langgar kereta? Langgar kereta kan? Tak kira lah siapa salah. Sebelah sana yang kamu langgar ke langgar kamu akan buat laporan. Faham tak? Kamu pun kena buat laporan tak? Kena buat laporan. Kemalangan Jalan Raya tak boleh beritahu mak, sana dah buat laporan. Bukan. Dua-dua kena buat laporan. Kenapa? Akan ada 2 siasatan berasingan. Aduh, orang kita. Polis A akan siasat polis B. Polis B siasat polis A. You faham tak cara polis bertindak? You faham tak cara guaman bertindak? Jadi apa yang Tun Faisal buat ni betul. Dia buat satu gerakan panggil GPAAK. Boleh tubuh. Pertubuhan haram. Boleh. Ini ad hoc. Ini sementara. Polis terima report. Lepas tu bos atas call terus senyap tak. Kita boleh buat follow up. Boleh buat mandamus order. Orang kita tak tahu undang-undang. Jadi saya cerita balik. Kita boleh follow up. Tuan, apa jadi pada kertas siasatan saya? Dia kata apa? NFA, no further action. You boleh jumpa IO. IO kena panggil kamu. Inspektor kena panggil kamu. Encik, awak ada buat laporan polis ya? Okey. Nama anak apa? Anak ada beritahu apa? Tanya semua. Dia kena catat dalam kertas siasatan dia. Lepas tu akan pergi pada bos dia, kepada peguam negara. File tu ada. Kes Al-Tantuya. Macam mana boleh sabit polis? Polis yang tembak tau. Kes Al-Tantuya. Polis khas. Kes Al-Tantuya. Macam mana 2 tu kena? Mereka polis. Mereka special force. Lagi tinggi tau. Orang kanan PM. Macam mana mereka balik kena? Kerana keluarga Al-Tantuya pergi buat laporan polis. Kalau dia tak buat laporan polis, Al-Tantuya sampai sekarang kita tak tahu kenapa hilang. Kakak dia ke apa pergi buat. Ini saya kena educate orang kita. Pertama, tak faham media. Tak faham pulisan. Tak faham JKM ni lagi satu. JAKIM, Pukas, ni Mufti Perlis sekarang semua kena malu. Kerana ini berita dah besar tau. Semua orang baca, semua belah pihak baca ni berita. Faham? Bila orang dah dengar berita, lepas tu ada pengakuan daripada JKM kata, kita tak ada kes. Dalam mesti jawab. Ketua JKM mesti jawab. Silap-silap Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution, kena jawab. Kalau you diam, besok pergi mahkamah, saya peguam bela, saya boleh tanya, kenapa Yang Berhormat diam? Boleh tanya. Kamu nak saman guru besar. Ni, universiti tentera ni yang dera anak tu sampai mati kan? Kita sedih lah. Tapi keluarga si mangsa ni boleh buat satu laporan polis terhadap warden. Terhadap bomo tu. Bomo ni jahat. Boleh. Biar polis siasat. Polis akan panggil bomo tu. Okey. Tanya habis. Lepas tu, kalau dia tak ambil tindakan, you minta salinan report tu. Ini. Mereka pergi buat press conference. Tapi lagi tak jelas mereka buat laporan polis ke tidak.
Ini soalan dia. Jadi ibu bapa yang terlibat ni, sila beritahu dengan baik kepada Tun Faisal yang banyak, terima kasihlah pada dia, banyak membantu, tapi beritahu dia, jom kita buat laporan polis. Atau ada tak kita buat laporan polis? You kena buat laporan polis. Tak kira awak salah ke tidak. Faham? Macam mana Razak Baginda boleh lepas? Orang tak tahu, ini tak payah, saya tak mau masuklah cerita tu. Pasal orang bila tahu undang-undang, awak selamat. Jangan kita prasangka polis. Jangan sangka, macam mana aku nak lapor terhadap ketua polis? Boleh. Polis ini kerja tau. Polis ini kerja, dia bukan something. Jangan salah faham polis. Jangan tuduh polis macam-macam. Saya dah kata, sekarang polis ni semua kena. Ketua Polis Negara sudah disebut oleh Tun Faisal, kena ambil tindakan. Bermakna apa? Dia kena bertanggungjawab. Faham tak? Dia kena bertanggungjawab. Ya? Faham? Sekarang dia kena bertanggungjawab. Okey? Yang GKM, yang keluarga tu, orang kita, ini yang saya kata jahil orang kita ni. Ya? Orang kita ni belajarlah. Semua kena ilmu, semua kena akal. Dia kata tak payah akal lah, tak payah. No. Agama perlu akal. Sekarang dah kantoi ni. Dia kata, isu saya adalah kita tak ada kes kat sini. Dah ada video dah. Ya? Sekarang dah terbongkar luas. Siapa kena sekarang? Sekarang you kena buat laporan polis kepada siapa? Pertama, buat laporan polis terhadap siapa? Siapa tahu kita kena buat laporan polis terhadap siapa sekarang? Saya nak tengok anda semua ni cerdik ke tidak? Who do we make police now? Takut nak buat polis? No, you're right. Kalau mereka line slow tak apa. Ini kita jangan salah faham. Tak, dia ada algoritma. Dia kan tengok saya ada ucaplah perkataan menghasut. Nampak macam menghasut kan? Dia boleh ban. Dia ban saya saman MC lah. Kalau saya geram, saya ada masa, saya akan buat laporan polis terhadap MC. Apa aduan? You kena bagi aduan. Okey. Aduan pertama kena buat kepada siapa? Siapa tahu? Saya nak tengok you ni tahu tak? Aduan pertama kena buat kepada siapa? Siapa yang mengakibatkan masalah ni? Ketua polis. Sebelum ketua polis, sebelum JKM, siapa yang harus kita buat laporan polis? Jabatan Agama. Sebelum Jabatan Agama, siapa yang bangkitkan? Siapa kepala dia? Dr. Mazhar, yes. I love Dr. Mazhar. Pukas, yes. Yes. Semua. All the above. Okay? Terhadap Tun Faisal sebab ganggu. You faham tak apa ganggu siasatan polis? Yang mesti tahu. Polis boleh tangkap awak jangan ganggu. Ikut. Lepas dah ikut, dalam balai tu, kamu boleh minta laporan polis. You tahu tak? Dalam balai, Dr. Rozaimi, ya, sesiapa yang kata? Ada tak mereka sebut? Ada satu kumpulan yang sesat, buat laporan polis. Bahawa laporan itu membawa buruk sangka terhadap kita. Cukup. Polis akan sesat. Polis akan tanya Dr. Mazhar. Ada aduan terhadap Datuk. Yang Datuk ada sebut tentang satu kumpulan sesat. Ya. Apa kumpulan yang Datuk maksud? Boleh tanya. Dan Dr. Mazhar boleh jawab, saya tak mau jawab. Boleh? Boleh? Kau ni nak jawab-jawablah. Oh, saya tak ada cakap siapa. Boleh? Lepas tu tanya Pukas. Okey, Pukas. Ya ke? Pukas ada ke? Pukas. Yang kamu sebut GISB ni siapa? Kena tanya dulu. Mungkin ada GISB lain. You sebut Fazura ni siapa? Mungkin ada Fazura lain. Ini cara kepolisan. Ini cara perbicaraan. Ini cara Al-Quran. Kita main pukul ya. Ya? Okey. GISB, ya. Ada bukti. Bukan untuk minta bukti. Kita minta statement dia. Pukas boleh kata, saya tak mau jawab. Itu 113. Kalau dia tak mau jawab, kita boleh tanya saksi. Tanya orang JKM. Tanya orang ni. Boleh? Encik, saya nak ambil 112. Maaf. Kalau dia ditahan 113. Bila minta keterangan 112. Tak tahu atas polis Okey. 112 bermakna anda diminta untuk bagi maklumat. Okey, Dr. Mazhar. 112 Kalau Dr. Mazhar kata
Saya memang benci ni GSB ni. Memang aku nyanyi mereka. Polis kena tutup 112, buka 113. Sekarang awak ditahan. Dan 113 awak ada hak untuk berdiam. Dan apa awak cakap boleh gunakan terhadap anda dalam mahkamah. Anda berhak kepada peguam. Kalau anda tak mampu upah seorang peguam akan diberi kepada anda. Itu 113. Faham tak? Jadi 112 bagi maklumat. Dr. Mazhar boleh kata, saya tak nak bagi maklumat. Tak boleh. Kena bagi maklumat. Okay. Dalam 112, dia boleh berdiam diri. Mereka tuduh awak ni, menuduh mereka sesat. Dia boleh jawab, saya tak tahu, bukan, atau diam. Saya tak mau jawab. Boleh. Polis akan catik semua. Catik. Bila pergi mahkamah, baru kita tanya. Kenapa awak jawab? Kenapa awak tak nak jawab? Bukan main pandai awak hari tu. Kenapa awak diam? Macam tu lah. Faham tak? Jadi Alhamdulillah hari ni dah bongkar. Sekarang dah terpaksa ghostan dah. Sekarang polis yang announce semua melata. Kita akan pergi luar negara. Kita tutup. Sekarang kedai-kedai mereka tengah tutup ni. JKM ke JAKIM ke polis ke. Tak tahu apa nak buat tau. Boleh buka balik. Dia tak boleh sita. Dia sita. Saya kata saya buka balik. Oh tunggu mahkamah. Mahkamah tak. Nak kena saman lagi. Sekarang saya percaya. Pihak berkuasa ni tengah berunding dengan GSB. Mereka mesti tanya GSB, minta maaf boleh? Kita bagi balik anak-anak. You sign surat sini, jangan saman kita. Percayalah, ini tengah dirundingkan. Ini spekulator saya lah, spekulasi. Tapi dirundingkan. Atau, ajar sama mereka. Lawan kuku sama besi. Siapa akan menang, saya nak beritahu. Awak belum bawa mahkamah. Sekarang polis, JKM semua tengah cari tau. Ada dah budak kena liwat? Tak ada. Mana budak kena liwat? Exhibit mana? Mereka kata dera dia pijak budak. Come on lah. Macam Anwar Ibrahim. You tangkap PMX. Dia dera, dia cucur habis. Cucur tau. Ada DNA, ada Aimani kan. Kalau orang kata dia kena tampar. Just tampar je lah. Engkau dakwa dicuri ni semua ni. Dia perompak ni. Dia ada senjata, ada parang ni. Dia ada ilmu hitam ni. Sekali tengok. Faham? Keterangan bang. Bukti. You tak boleh main-main. Okey. Konon kata kalau ada rumah nak pulangkan anak mereka. Tak ada. Buat laporan saja. Dr. Mazhar. Pukas ni siapa? Siap-siap itu pertubuhan hantu. Polis boleh siasat pertubuhan hantu ni. MC boleh tutup pukas tu. Dan boleh keluarkan arahan siapa yang terlibat pukas tangkap. Pertubuhan haram. Sekarang rugi tau. Sekarang siapa tu? Dr. Mazhar. Sekarang Wasabi ni kena serang. Hilang moral. Mereka hilang kedudukan moral mereka yang kononnya menjaga agama. Rupanya dengan fitnah. Mereka nak cari orang sesat tak jumpa. Sekarang orang yang sesat happy. GSB dah menang. Moral, faham? Belum lagi undang-undang. Undang-undang no problem. Macam kes Altan Tuya. Dia terlepas gantung. Terpaksa Najib kata saya bersumpah sekali lagi aku tak kenal Altan Tuya. Ada kes. Ada kes. Najib bukan Perdana Menteri dah. Ada kes. Dan Anwar ke siapa ke nak pakai, boleh. Ada lag Dia tengah perhati Orang tengah perhati Okey MC. Tak ada apa. Sini tak ada cakap apa-apa. Ini cakap main maciok sajalah. Maciok mahjong main mahjong Uncle. Dah dia tengah selesai lah. Hari tu saya kata, you bawa semua. Saya bantu buat laporan polis kalau you tak tahu. Saya kata colek. Tak ada orang hubungi saya. Cuma mereka kata anakku. Saya tahu. Sekarang bagus. Tung Faisal dah buat. Alhamdulillah. Dia dah lakukan tugas kita. Bagus. Terima kasih. Doakan Tung Faisal. Ya, doa untuk kebaikannya. Perempuan yang mengadu pada Dr. Mazhar tentang perempuan, saya dah cakap hari tu kan ada juga seorang pihak dia marah saya apa, dia kata jumpa dia semua. Saya kata buat laporan polis. Saya tak boleh, anda faham tak? Saya tak boleh jumpa sebarang perempuan tau. Saya tak boleh jumpa sebarang kakak tau. Katakan you kata saya dirogol.
Apek boleh tolong saya. Saya akan panggil, okey, ini kes Mondi dengan kes Capri. Mondi tuduh dia dirogol oleh Abid Liu. Ingat tak? Saya jumpa Firdaus Wong. Firdaus Wong cerita kepada saya. Firdaus Wong itu betul. Ada lag. Kita tunggu sekejap. Ada lag. Tunggu sebentar. Relax. Kita tak ada pergi mana punya. Bahasa Mustafa Wilson siapa tu? Mazal lah dulu. Pukas ada 3 admin kan? Okeylah, 3 admin tu siapa? Sekarang mereka tengah sembunyi ni. Perempuan yang mengadu kepada Dr. Mazhar. Dr. Mazhar ada buat tak laporan? Katakan orang mengadu kat saya, apek-apek. Saya diraba-raba oleh ustaz. Saya akan suruh dia buat laporan polis. Kalau tak tahu buat, saya akan bawa dia pergi. Faham? Okey, dah buat laporan polis. Okey, bagi tengok laporan polis. Lepas tu, kalau kita kenal orang yang tertuduh tu, kita bantu dia. Kita jumpa pihak. Tak kira polis ke, mufti ke. Tak kira siapa. Awak pergi sana, hello, saya ada laporan polis, anda minta berjumpa. Tak nak berjumpa, tak apalah. Kita buat satu aduan dia tak nak berjumpa ke apa. Kita ambil catatan. Ambil live pun boleh. Orang ni tak nak jumpa, perempuan ni kena anyanya. Kalau dia nak jumpa, dia tak ada salah. Kenapa takut nak jumpa? Sekarang perempuan yang buat aduan tu kena dipanggil. Dr. Mazhar dipanggil, wanita yang tu dipanggil. Bila you tengok mufti seorang, saya dah cerita Rasulullah tau. Wanita datang mengadu dia berzina ke apa, Rasulullah sembunyikan. Rasulullah sembunyikan aib orang. Rasulullah kata, baliklah. Rasulullah tak ada besar-besar. Tengok ni penzina ni, kita rejam dia. Rasulullah bukan macam Pukas. Rasulullah bukan macam Wasabi. Maaf cakap saya sayang Wasabi ni, tapi sedih hari ini malang bagi Wasabi. Ini hari paling hitam bagi Wasabi sekarang. Tengok, saya pun tak panggil dia Wahabi tau. Dia kata, siapa Wahabi tu? Mereka semua mesti, laporan polis mesti dibuat. Polis tak boleh main panggil saja. Orang bekas JSB yang lari. Kita sekarang dengan media, kita tak tahu dia bekas JSB ke, bekas kekasih ke. Macam perempuan didakwa terhadap sesiapa. Polis kena tanya, awak ni nikah sama dia ke? Surat nikah ada? Cerita semua. Mereka kata, anak bin Abdullah. Aku pun bin Abdullah. Dola Badawi pun bin Abdullah. Abdullah bin Badawi bin Mat Taib bin Muhammad. Ramai orang bin Abdullah lah. Muhammad bin Abdullah lah. Terus dia kata, mereka tak ada bapa. Allahu Akbar. 34 anak. Hanya dua bersama mereka. Anak kau semua bersama kau. Anak aku bukan bersama aku. Nampak tak prejudis? Laporan polis. Dulu Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor, dia kata tol Ceras. Kita protes. Ada orang sana protes tentang tol di Ceras. Mahal dan orang tempatan kena bayar RM1 kan. Jadi mereka baling batu kat polis. Rahim Noor marah. Awak baling polis, awak jaga. Ini ada kampung-kampung kena kepala orang type lain, nanti berlaku Tiananmen ke apa. Saya buat laporan polis terhadap kenyataan dia. Saya kata tak profesional. Polis tak boleh keluarkan kenyataan politik maupun ras. Polis tak boleh kata awak type apa. Tak boleh. Kita tak boleh. Polis lagi tak boleh. Polis tak boleh pukul orang. Faham? Belakang awak pukul dia. Apa punya pasal? Dia boleh pertahankan diri. Tapi dia tak boleh guna melampaui batas. Ini dalam undang-undang kita mana tahu. Kita duduk negara beruk. Tak civilized. Ini sebab kita ni 2024. Sepatut cerdik. Sepatut kita negara membangun. We supposed to be developed country. Ini tak develop lagi. Undang-undang sendiri pun tak tahu. Awak kena anyanya duduk diam je. Kena bully aja. Ibu bapa pergi lapor. Kena tangkap sekali. Nampak tak? Ibu bapa, keluarga yang pergi claim anak, ditangkap sekali. Salah tu. Sekarang buat aduan terhadap siapa yang tangkap. Buat aduan terhadap JKM. Polis yang tangkap. Ketua Polis Negara sendiri. Semua kenyataan dia. Buat. Ada tak orang buat? Tak nak saya buat. Takkan saya buat. Nanti saya tunjuk hero. Okey, kalau mereka tak buat, saya pergi buat. Nampak sangat saya ni macam nak tumpang nama. Tak. Beritahu mereka. Pergi buat laporan polis. Kalau ada ibu bapa yang nanti saya akan upload ke YouTube. Ada ibu bapa sini, buat laporan polis terhadap Ketua Polis Negara. Atas kenyataan dia.
Polis akan tanya dia. Dulu ya tak tahu. Polis akan tanya dia. Okey, Tan Sri, ini kena bagi statement lah Tan Sri. Tan Sri hari tu buat kenyataan tu dari mana? Dia kena cakap, dia tak boleh kata saya diam. Nampak sangat salah. Faham? Sekarang you faham? Okey, apa nak tanya? Saya bukanlah peguam sama, tapi common sense saya tahulah. Okey, ada apa nak tanya? Macam orang pasir LGBT. Tak kira awak orang siapa, kena panggil pihak saksi. Aku kenal puak-puak bekas yang buat cerita. Aku berambus 9 tahun lepas. JSB okey je. Okey, you cakap okey sajalah. Tak apa. Yang tak okey tu, kadang-kadang macam 4 budak yang lari daripada Tafiz di Bangi kan. Lepas tu mereka kata kita didera seksual. Saya tak percaya. Saya percaya ada orang cucuk. Budak boleh kata, kenapa tak nak dengar cikgu? Cikgu sentuh saya. Kita kena soal juga budak tu. Kita tangkap cikgu tu. Okey, awak sudah didakwa amang seksual. Alamak. Okey. Pam 113. Hadapkan magistrate. Ikat jamin. Okey? Macam Abang Bas. Lepas tu kita kena soal perempuan tu. Dengan mak dia hadir. Okey adik, cerita kat saya. Polis perempuan. Jangan polis lelaki. Kena tanya adik macam mana. Kena analisa dia. Ada trauma tak? Ini prosedur. Orang boleh tangkap kau, tanam sebut putih kat rumah kau, kena gantung. Macam tu Come on lah. Lulang ayo. Macam kena sita tempat. Siapa yang sita? Boleh buat aduan, kenapa awak sita tempat saya? Apa ni Apek? GSB okey lah. Apa? Mufti Abu Zah bukan Wahabi, punca segala fitnah. Ya, boleh tuduh dia fitnah lah. Sesiapa pun, bila tak datangkan saksi fitnah. Simple je. Walaupun awak nampak. Awak faham tak ayat Quran? Ustaz Syahabuddin ke apa ke, kita tak kisah. Lu orang semua tak faham lah. Dengar sekali Apa-apa media, apa-apa kenyataan, apa-apa drama, lakon ke betul, apa-apa wrestling, ada darah ke warna coklat, warna kecap ke, tak kisah. Ada tak aduan polis? That's all. Itu yang saya beritahu kat kakak tu. Buatlah aduan polis. Dua-dua belah pihak. You langgar accident. Sana buat laporan polis. Dia yang langgar kau. Kamu tak buat laporan polis. Awak salah tau. Kena buat laporan polis dalam 24 jam. Kalau awak cedera, boleh buat daripada, awak tahu tak boleh buat daripada katil. Awak kat katil hospital, you boleh buat laporan polis tau. Minta polis, saya nak buat. Jadi polis kan datang dengan kertas aduan. Dia duduk sana, suruh kau isi. Ini prosedur. Ini sekarang saya beritahu, tolong beritahu semua adik kakak sekalian. Kalau kamu accident, kamu dalam hospital, masih boleh cakap, boleh buat aduan polis. Okey, apa lagi nak tanya? Itu asas dulu. Faham itu dulu. Apa you tengok YouTube Zaileha Zeta Hussein. Saya tak payah tengok YouTube Ustaz Syahabuddin. Saya tak payah cuba hadam dan nilaikan. Saya tak tengok pun pukah. Saya pun tak tengok pun mazhar. Saya tengok natijah. Bila ada satu aduan, orang datang kat saya takkan ikut orang tu balik bilik air dia tau. Kita tak ada masa, kita orang sibuk. Awak ada masa awak pergi tengok, tapi awak ada nasihat tak Ustaz Syahabuddin tu? Buat laporan polis. Ada tak laporan polis? Tunjuk saya laporan polis tu. Tak ada. Ikut syariat fitnah. Sebat 80 kali. Kan? Okey, apa lagi? Aset kena beku ni, mereka guna amla. Itu sebab amla sudah diberi pendapat oleh pihak guaman, oleh pendapat NGO, dia akta yang zalim. Jadi mereka guna akta yang zalim lah. SOMA. Nampak tak SOSMA? Kenapa mereka guna SOSMA? Ya, peguam minta sekarang jangan guna SOSMA. Dia cakap yang baik tau. Mereka bukan komunis. Mereka bukan teroris. Itu point. Sesat bukan penganas. Nak cakap sesat banyak. Yang Istiar Mahdi tu sesat, pergi tangkaplah dia. Yang kata Rasulullah Tuhan tu sesat, pergilah tangkap dia. Tak ada pun.
Banyak lagi orang buat maksiat semua tak ada apa kan. Kenapa ni semua kena? Jadi pokok ni macam mana? Akta yang adil. Sesat, keluarkan kenyataan dia sesat. Pergi mahkamah syariah, denda, masuk penjara, sudah. Awak kena tangkap khawat. Takkan dia pergi bakar kelambu kau tu, dengan pasangan kau tu, ditangkap ni semua anak pinak kau, macam Kim Jong-un. Macam tentera KGB, engkau berpaling tadas, seluruh keluarga kamu kena tau. Ini semua kena. Bisnes dia semua kena. Maaf, terjatuh. Ini yang masalah emosional. Excited sangat, kontrol. Jadi semua orang kena ni. Apa pasal? Sabar. Tak boleh. Anak kau kena kes ke apa ke, takkan dia datang ke bapak, yang bapak sekali dia angkut. No way lah. Kan? Pekerja semua angkut, budak semua angkut, ibu bapa datang ke keluarga dia, datang ke cekuk sekali, semua orang takut. Jangan dia berbaling buku dia ke apa. Oh, tengok ni salah. Zalim. Zalim. Tak boleh buat gitu. Zalim lah. Bermakna tutup JSB ni salah. Masalahnya sekarang, kena pergi buat laporan polis. Bos GSB dah tak boleh buat laporan polis. Dia pun masuk dalam. Dia boleh buat laporan polis. Tahu tak anda boleh buat laporan polis dalam tahanan. Orang tak faham. Walaupun awak komunis, sekarang saya cerita extreme case. Katakan saya komunis lah. Saya ejen cimpeng ni Cina kan. Saya ejen komunis. Saya kena tangkap bawah SOSMA. Tak boleh bicara. Tak boleh ada peguam. Tapi SOSMA dah bagi lebih lah. Dia bagi boleh ada peguam. ISA yang zalim. Saya tak payah peguam. Saya boleh minta pegawai polis, pegawai penjara. Tuan, sila hubungkan saya dengan balai tuan. Minta pegawai datang untuk rakam satu aduan daripada saya tuan. Awak boleh cakap itu. Kalau dia tak bagi tuan menafikan hak saya, saya akan ambil tindakan terhadap tuan lah. Boleh. Saya pernah buat macam tu kat polis. Kencing polis. Tak naik pangkat. You mesti tahu power rakyat tau. Suara rakyat, suara keramat pun dah lah. Gomen Medeni pun dah lah. Semua orang ada hak. Pelarian pun ada hak. Pendatang pun ada hak. Tengok wanita Palestin tu, hak dia kena angkut. Aduh. Mereka kena sita bawa amla. You kena challenge balik amla. Cuci wang. Aduh. Tolong siasat mufti Don Carlito masukkan ini dalam laporan polis. Dia akan kena siasat. You nak tak kenakan kat ni Dr. Mazhar? Jom. Ada berapa orang di sini? 560 betul ya. Saya minta 50 saja laporan polis. 50 saja laporan polis terhadap Dr. Mazhar. Biar Dr. Mazhar, polis tarik dia Dr. Mazhar tu. Saya tak menghasut Dr. Mazhar. Saya sayang sama awak. Awak ulama pandai. Tapi kalau awak langgar lampu merah, awak kena diadu. Polis. Okey, begini kerana ramai orang saya beritahu cara nak buat laporan polis. Masing-masing pergi balai, ambil satu keratan akhbar yang awak baca ada Dr. Mazhar sebut GISB. Tak kira betul ke salah. Encik, saya percaya GISB dianyanya dan inilah orangnya. Saya nak buat laporan polis. Sekian laporanku. Faham? Boleh. Lepas tu polis akan panggil siasat kau. Nama apa? Nama bapa kau apa? Bila lahir? Itu biasa. Kena tak Dr. Mazhar? Tak kena. Okey. Awak baca ni kat mana surah khabar? Kenapa awak pendapat demikian? Kerana banyak orang tak hanya saya baca lain. Awak ada jumpa lah keluarga GSB tak? Awak ada ahli GSB tak? Tidak. Awak ni Sunni tak? Ya. Awak anti wasabi tak? Tak mau jawab. Boleh. Lepas tu mereka akan panggil, mereka akan pergi rumah Dr. Mazhar, akan ketuk. Datuk bila ada masalah siapa? Ini daripada Balai Polis Kodiang. Balai Polis Pangah. Kami diarah oleh Bukit Aman untuk ambil kenyataan daripada Datuk. Boleh. Datuk pun gelabak lah. Alamak, apa nak buat? Panggil lah lawyer semua boleh.
Polis datang, okey. Ada 508 polis terhadap kau. Ulama. Apa laporan? Bahawa awak telah menuduh GISB secara zalim dan sekarang GISB diambil tindakan yang keterlaluan. Menurut aduan ini kerana awak salah gunakan kedudukan awak sebagai mufti. Kerana orang memang walak kepada mufti. Orang kita memang taat kepada Tok Guru. Ya? Tok Guru keluar berfatwa orang taat. Apa jawab Tuan Mufti? Dia kena jawab lah. Tuan Mufti ada dua jawapan. Saya tak nak jawab. Itu hak dia. Saya tak nak jawab. Tunggu kat mahkamah. Saya jawab kat mahkamah. Boleh? Atau, saya tak ada cakap GISB. Saya cakap orang minum air ni, ini ada pertubuhan ni, ada buat Yakuza ini semua. Tapi Dr. Mufti tahu tak GISB? Dia akan tanya macam Dr. Mazhar kenal tak GISB? Dia tak boleh berbohong. Dia tak boleh kata saya tak kenal. Jadi dia kata aku diam. Atau dia jawab, yes saya kenal. Tapi saya tak cakap nanti dulu. Awak ada cakap tak GISB sesat? Kalau dia ada cakap kat Dr. Rora, dia kena jaga tak? Alamak, nanti mereka soal Dr. Rora. Nanti tanya Dr. Rora. Dr. Rora, ada bincang lah dengan Dr. Mazhar. Boleh. Ini semua kertas siasatan. Dan mereka boleh kata tak mau jawab. Pergi mahkamah. Masa itulah best. Kita tanya Dr. Rora dulu. Dr. Rora, pernah tak kamu isytiharkan orang Sunni sesat? Yakuza sesat, okey. Awak tahu tak GISB Abu Ya tu ada Yakuza? Saya dengar ada orang adu. Okey, siapa orang adu tu? Si Fulan bin Si Fulan. Panggil dia sebagai saksi. Okey, engkau ni pernah tengok tak Abu Ya buat Yakuza? Semua orang. Awak pernah tak tengok Ustaz Asyari kata dia nampak Rasulullah? Zainul Asri pun kata dia nampak. Guru dia nampak. Panggil Zainul Asri. Lepas tu panggil mufti. Yakuza ni sesat. Dia kata sesat. Panggil mufti Selangor. Mufti Selangor kata tak sesat. Panggil mufti Perak. Mufti Perak kata tak sesat. Panggil syekh guru saya pun Yakuza juga. Saya takkan kata tak sesat. Dia ada nas dia. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat macam ni. Tapi tuduhan kamu itu mengakibatkan 600 kanak-kanak dianiaya. Awak bertanggungjawab tak? Tak ada salah saya. Awak ada arahkan polis tak? Tak ada. Awak arahkan JKM tak? Tak ada. Ada tak mereka merujuk kepada kamu? Ini cara soal siasat. Saya tak pandai lah. Saya ajar je. Kan? Ramai betul ni. Wah, ini rekod lah. Terima kasih lah. Polis tak nak terima aduan. Polis yang tak nak terima aduan, buat laporan polis terhadap seluruh balai. Bukanlah, sebenarnya orang ajar saya, bekas OCPD. Siapa kenal Said Mio Al-Habsyi? Kampung Selayan Nakoda. Siapa kenal Said Mio Al-Habsyi? Dia masyhur tahun 80-an, 90-an. Dia bekas OCPD Jalan Campbell. Dia something betul. Dia orang Said Mio dah meninggal lah. Anak dia pun dah meninggal. Dia ajar saya. Lepas tu dia masuk PAS. Dia jadi penceramah PAS. Dia ajar saya banyak benda. Dia ajar saya habeas corpus. Dia ajar saya mandamus order. Dia ajar saya macam mana buat laporan polis terhadap Bukit Bintang sekarang. Pergi Balai Polis Bukit Bintang. Buat laporan polis terhadap Balai Polis Bukit Bintang. Kerana banyak sangat jenayah, pelacuran di sekeliling Bukit Bintang. Marah kata kat awak. Macam kes Asri Janggut lah. Dia buat laporan polis terhadap meja judi. Meja judi tak kena, burger dia kena. Jadi Asri Janggut buat laporan kat Bukit Aman. Ini cara dia. Nampaklah cara Asri Janggut. Dia sekolah sampai darjah 12 tau. Dia pergi Bukit Aman bahagian tata tertib. Pergi Bukit Aman bahagian tata tertib, buat laporan polis terhadap Ketua Polis Negara. Boleh. Jadi Asri Janggut buat laporan polis terhadap laporan ke Bukit Aman tertib terhadap laporan polis dia yang tak diambil tindakan. Mereka lagi buat dia buat live. Masa tu you buat live macam ni. Buat macam ni. Jadi viral lah. Jadi viral lah. Orang semua datang. Ingat saya ulangi balik laporan polis. Polis tak boleh menolak. Kes Al-Tatuya. Ni saudara perempuan Al-Tatuya yang dibunuh dan kejam. Buat laporan polis. Kakak dia hilang. Polis tahu hilang. Tapi laporan tu sampai juga. Ada section dia di Bukit Aman. D something lah. D9, D6. Saya tak tahulah. Ini polis.
Dia akan buka kertas siasatan, dia akan letak satu inspektor lain, satu tim lain. Pergi siasat sampai Razak Baginda, sampai polis yang terlibat, jumpa C4 semua, jumpa tu. Kerana mereka kata kali terakhir nampak kat mana? Ada seorang private investigator. Mereka pergi tangkap private investigator, ada driver taxi, pergi cari driver taxi tu. Private investigator kata, saya kerja untuk Razak Baginda. Razak Baginda kena. Razak Baginda kena, dia kata, dia cepat-cepat keluar kenyataan. Dia tak nak diam. Sebenarnya bukan saya, ada pihak polis yang ini tindakan khas ke apa ni kan. Mereka dua pun kena, semua kena. Razak Baginda kena, dua polis tu kena. Tapi Razak Baginda lepas, kenapa? Dia kata saya nak buat kenyataan. Dia pandai. Saya buat kenyataan. Saya tak ada jumpa dengan polis ini. Saya cuma kata saya ada masalah kepada Najib. Contohlah, ini contoh. Awak terlepas lah. Nampak tak? Tak kira itu Najib, tak kira itu Prime Minister. Tak kira itu siapa, awak boleh buat laporan polis. Gangster lah, gangster jaga sikit. Polis lagi takut gangster. Apa nak buat? Alah, anak yatim mana takut. Orang-orang kampung kita boleh kena bully. Maaf ya. Maaf yang kita cakap. Bila orang kena hanya siapa yang pertahankan mereka? Orang Islam kena jantan. You nak masuk tentera Mahdi kan? You cakap, tentera Mahdi, mereka yang baru ni cakap apa? Mereka diperdengarkan lagu militan. Mereka ditunjuk wayang militan. Saya nak tanya, Kingdom of Heaven tu bukan militan ke? Saya nak tanya kau. Film Salahuddin tu dengan orang Islam tu berperang dengan orang Kristian tu bukan militan ke? Sepatut diharamkan, ditonton oleh semua orang GISB, ditonton oleh semua orang Melayu, diharamkan ditonton oleh orang kita, orang Islam. Kerana film Perang Salib ini militan. Ini mengenai Gaza, Palestin, militan. Hizbullah, militan. Salah ke? Ya. Kita tunjuk drone menembak-nembak sini dalam TV kita. Penganas sini, penganas sana. Rejim laknatullah. Kenyataan militan. Kenapa boleh? Kenapa GSB tak boleh tengok filem jihad? Buat laporan polis terhadap mereka yang mendakwa kamu militan. Kamu tentera Mahdi ni. Panji-panji hitam ni. Aduh, dengan orang bodoh bolehlah kau bully. Bila kena orang cerdik sikit mampu kau. Ya. Dr. Mazhar dalam bab ini salah banyak. Dari dulu lagi. Banyak benda you tak boleh sebut di social media. Awak mengajarlah. Ustaz Azhar Idrus pun satu. Banyak ustaz-ustaz dia main sebut tau, tak boleh. Jaga percakapan. Faham? Kurang-kurang jaga syariat. Jaga syariat. Banyak ustaz-ustaz langgar patah. Saya tak mau sebut nama. Saya pun tak akan dedahkan. Awak semua faham, jaga-jaga. Kaum keluarga kamu bila keluar kenyataan yang berbau fitnah, tegur dia sikit. Yalah, okey, nak bagi contoh ayat lah. Simple je. Macam mengarang. Okey, you buat wait sampai okey okey, apa lagi nak tanya? Fake account semua biasalah masuk sini. Ini semua banyaklah troll ni semua masuk macam-macam nak kacau. Yalah. Okey. Alright, laporan polis. Ya, saya tahu. Tak tahu buat. Saya tahu. Kerana saya pernah bawa geng pergi buat laporan polis. Mereka pun tak tahu buat laporan polis. You kena kacap begini. Saya sekian-sekian, alamat sekian-sekian, IC nama sekian-sekian. Dengan bebas. Tanpa disuruh. Jangan kata apa suruh. Boleh lah. Tapi kalau anak kamu tak payah cakap apa. Anak saya tak ada. Saya hantar anak saya ke rumah ini. Bukan rumah amal ke apa ke, diangkut. Saya dengar di JKM. Saya pergi JKM, dia kata mahkamah. Dia tak mau sahkan anak aku ke ada ke tak ada. Atau saya dapat sahkan tapi saya tak boleh jumpa. Malah isteri saya kena tangkap semua. Sekian aduan saya. Saya minta tindakan polis, bantu saya ambil anak saya balik kerana saya anggap ini satu penculikan. Saya ulangi anak saya hilang. Saya dapat maklumat dia di JKM. Keluarga saya lagi kena tangkap, diugut. Saya ingin buat laporan polis ini supaya sebagai ayah yang sah, mau anak saya kembali kepada pangkuan saya.
Anak saya terlalu kecil. Anak saya menyusu. Anak saya OKU. Anak saya perlu ubat. Saya bapa dia yang sah. Ini surat beranak dia. Ini surat perkahwinan saya. Saya minta polis bertindak yang cepat. Kerana ini merusingkan kita. Ambil tindakan undang-undang. Mereka mencolek anak saya. Kalau polis tanya siapa yang mencolek, ketua polis negara. Boleh. Awak boleh buat laporan salah pun tak apa. Awak tak hanya ada orang rogol saya. Saya tak nampak. Tapi saya dengar nama. Sekian-sekian. Boleh. Wanita yang gila boleh ambil kunci pergi langgar 3 orang mati. Sekarang buatlah laporan polis terhadap dia. Suami dia sembunyikan kunci kononnya, tapi kunci boleh jumpa. Buat laporan polis terhadap suami. Cuai. Biar mahkamah tentukan. Hello brothers. Hello guys. Biar mahkamah. Ini bukan mahkamah lah. Sini bukan mahkamah. Sini boleh sembang. Jaga peradaban kita. Mahkamah. Anak pun boleh buat aduan tau. Ajak anak kita buat aduan polis. Faham tak? Ajak. Mengenai GSB susah nak viralkan. MC. Buat laporan polis terhadap MC. Kenapa tak benarkan video-video kita yang menentang kezaliman? Buat laporan polis terhadap PMX. Kerajaan Madani. Kamu sepatut mengkepali reformasi. Iaitu keadilan dikembali kepada rakyat. Rakyat sekarang lelaki dizalimkan. Isu kapal Cina misalnya. Walaupun saya kata tak ada kes. Tapi you boleh buat laporan polis. Laporan polis apa? Tentera Cina mendarat di Pulau Pinang. Boleh. Boleh. Macam mana tahu? Saya baca. Janganlah kata social media sangat. Tunjuk Keratan Akhbar. Pergi search. Atau saya nak buat laporan polis terhadap Kementerian Pendidikan. Menjemput kadet tentera Cina. Kenapa? Kerana kita musuh dengan mereka. Kerana mereka merampas tanah padan kita. Boleh kamu buat. Boleh. Kuil. Saya bukan menghasut. Kuil yang tak ada lesen. Gerai yang tak ada lesen. Tempat judi tak ada lesen. Boleh buat laporan polis. Takut untuk apa? Jangan guna nama. Buat satu laporan polis khas. Dia ada akta dia. Tapi you boleh beritahu, saya takut. Saya akan Dulu ada seorang nyonya kena bully dengan gangster tau. Dia buat laporan polis kepung ke mana Cina ke Sebutir ke. Lagi kena anya-anya oleh gangster. Dia buat lagi laporan polis, lagi kena anya-anya. Akhir dia buat laporan polis terhadap balai polis. Masuk mahkamah, polis kena. You sangka you polis, orang buat laporan, you diam tau. You dapat duit. You diam, you naik pangkat. Pergi mahkamah besok, hakim akan tanya, peguam akan tanya, ada tak anda terima laporan polis daripada orang ni? Dia tak boleh kata, saya tak pernah nampak lah keluarga ni. Bila ada laporan polis, ada nama dia kan, dia tak boleh lari. Faham tak? Itu sebab kena buat laporan polis, nama polis. Itu sebab bila dapat surat saman, minta surat saman. Dia nak berunding, minta surat saman, ada nama dia. Buat laporan polis terhadap dia. Walaupun you kena saman, you langgar lampu merah, tapi dia nak minta duit, dia hilang pangkat, dia kena pecat. Saya ajar banyak sangat kan kebenaran. Saya tak ada ajar engkau semua buat jahat tau. Tunjuk mana saya ajar engkau buat jahat. Buat rempet. Main perempuan. Buat dadah. Minum arak, judi. Buat maksiat. Tak ada. Apa ajar engkau hak kamu. Nak follow. Tak nak swipe. Militant. Militan aku tengok. Alah, boleh bully tau. Engkau ni boleh bully sama orang Melayu. Melayu adalah adik-beradik saya tau. Saya Cina. Melayu. Anak Melayu anak saya. Anak India anak saya. Anak GSB anak saya. Bini GSB bukan bini aku. Jangan pula. Semua dia borong saja. Senang aja ni. Sama orang tak tahu undang-undang kau boleh bully. JKM. Bagai-bagai JKM. Bagai-bagai polis. Siapa lagi? Jakim. Engkau semua bertanggungjawab. Jangan lari. Allah saksi. Kamu dah laku zalim. Dah kantoi dah sekarang. Sekarang tak boleh tidur. Faham tak? Ya, buat laporan polis.
Mazhar, Rora. Awak boleh buat laporan polis terhadap dia dalam apa jua ajaran dia. Itu sebab dia diharamkan masuk semua negeri. Saya tak setuju dia diharamkan. Tapi pada muka dia. Bila dia kata, siapa yang baca talqin ni semua keluar daripada agama Islam, you boleh buat laporan polis. Boleh. Kamu tak buat laporan polis, buat apa? Buat laporan polis. Kenapa? Dia memecah belahkan umat. Boleh. Tak payah kata laknat wasabi. Tak payah kata dia sesat, tak payah. Buat laporan polis, selesai dia tutup mulut. Lepas dia buat laporan polis, lepas Mazhar, Rora diheret ke mahkamah kerana memecah belahkan umat, mereka akan diam. Kamu nak balas dendam kan? Buat cara betul, laporan polis. Faham? Jumpa Tuan Mazhar, saya akan bagi salam. Assalamualaikum, ya Ustaz, apa khabar? Masya Allah, Alhamdulillah antum ashabul fadilah. Boleh, tapi maaf saya buat laporan polis. Dia kena penjara, terus diam. Bila orang tanya, apa pendirian Ustaz mengenai Yakuza, dia diam terus. Dia diam terus. Okey, buat laporan polis. Saya nak tengok esok laporan polis daripada hari ini. 1-2 laporan polis. Dr. Mazhar. Kurang-kurang Dr. Mazhar. Laporan polis tak salah. Laporan polis bukan menghasut. Menghasut ialah menghasut. Faham? Ada berapa kenyataan sini menghasut? Boleh dibuat laporan polis. Terus sikit. Semua. Okey. Okey, apa lagi? Okey. Saya banyak statement saya tak dapat. Banyak sangat statement. Ini belakang gambar Apek masa. Bukanlah ini. Tun Faisal. Ada lagi satu. Okey. Ada lagi satu. Saya bagi sekarang. Ini background. Gambar dia. You tengok. Gambar ini. Gambar ini. Tengok gambar ni. Pegawai tu cakap apa? Pegawai tu cakap apa? Isu saya tak ada kes. Pegawai tu cakap apa? Ini dakwaan. Isu saya adalah kita tak ada kes. Kat sini, okey? Ini pegawai kan? Okey. Ini satu media yang kita tak tahu benar ke tidak. Tun Faisal yang rakam ini Tun Faisal punya. Tun Faisal, bawah tu ibu nampak. Tun Faisal kena buat laporan polis. Saya ada maklumat bahawa JKM tak ada kes tapi dihalang untuk buat yang sepatutnya. Faham? Ya? Kalau Tun Faisal tak buat laporan polis, polis atau JKM boleh buat laporan polis terhadap dia fitnah. You mesti faham undang-undang. Awak langgar orang. Orang langgar kamu. Awak kena buat laporan polis dalam masa 24 jam. Tak boleh buat laporan polis, awak di katil hospital, panggil balai polis mari ke katil. Ya, kamu boleh panggil satu balai datang. Kalau dia hantar awak lawa-lawa sikit, awak bernasib baiklah. Taklah awak sakit sangat. Ya. Kalau dia hantar Bengali punya, nahas kau. Ya, kamu boleh buat laporan polis. Tuan, saya dah buat aduan. Sekarang saya patah kaki kat hospital. Polis akan datang. Wajib. Dalam masa 24 jam. Jadi ini kes, saya jangka Tun Faisal mesti keluarkan laporan polis. Atau mesti aduan dulu. Buat aduan dulu. Baru kes civil. Pegawai ini akan dipanggil oleh mahkamah. Tak boleh macam ini tuan. Ini kita tak tahu siapa. Ini berlakon ke? Ini deepfake ke? Faham tak? Ini AI sekarang. Apa-apa fitnah pun, laporan polis. Kalau tidak, keceramuk kita. Berapa ramai yang kena dera. Menurut Tun Faisal, 600 anak ditahan. 100 dilepaskan. 500 ke bawah sikit. Rupanya seramai itu. Okey. Lepas tu mereka kata, ramai mereka bukan anak yatim. 1 fitnah. Ada yang kena liwat, 2 fitnah. Mereka mengajar orang lain pula liwat, 3 fitnah. Mereka salah gunakan mereka apa lagi? Mereka tak ada surat beranak, 1 fitnah. Mereka tak ada dokumen perkahwinan, 5 fitnah. Apa lagi? Mereka tengok filem militan, 6 fitnah. Berapa lagi charge? Banyak charge ni. 6. Lagi 1 charge, menghalang keadilan. Kalau you polis, you nampak ada bukti, awak tutup bukti tu, 7 charge.
Ke-8 apa charge lagi? Banyak charge ni. Berat ni je game. Bagi keterangan palsu 8 charge. Menahan ibu bapa tengok anak 9 charge. Apa lagi? Apa lagi? Banyak lagi. Tahan mereka bawa sosmah. Banyak charge. Ketua Polis Negara sekarang tak boleh tidur. Dia tengah tanya Peguam Negara apa saya nak buat. Percayalah. Kalau tidak ni negara samsing lah. Hijrah. Hijrah ini negara samsing. Tak ada undang-undang. Faham tak? Sekarang polis cakap apa tau? Polis jangan cakap, sebenarnya kita tak salah. Orang bagi kita maklumat salah. Siapa yang bagi maklumat salah? Polis yang profesional, bila awak terima arahan dari ketua, APEC, Kapten APEC, ke Korporal APEC, pergi itu simpang buat roadblock. Tak boleh pergi buat roadblock tau, kena ada water. Awak tahu tak? Setiap roadblock dia kena ada water. Dia kena ada palang, penghalang. Berhenti, pemeriksaan polis, warna sekian. Tak boleh buat warna kau, okey? Dia kena ada lampu klip-klip. Dia kena ada di simpang yang nampak orang. Dia tak boleh di belakang semak, tiba-tiba lompat keluar. Salah, awak boleh kena tetap. Ini undang-undang. Awak tak ada bawa IC, tak salah. Awak tak ada IC, salah. Tak bawa IC, tak salah. Faham? Baca Akta Polis. Baca Kanun Acara Jenayah. IGP pun dah banyak tunjuk lagak bodoh. Ya. Ada kon pasang kon. Wajib. Kerana kalau accident, pernah saya tengok accident. Dia tahan kereta macam tu, bam, accident. Saman polis tu. Kan mereka semua emergency, bawa VIP laju kan, sampai terlanggar orang kan. Salah polis tu. Saya tak kisah awak bawa Agung ke, bawa Imam Mahdi ke, awak tak boleh bawa laju macam tu. You tahu tak polis tak boleh langgar had laju? Orang tak tahu. Dia bawa ke highway 200 batu sejam, boleh ke? Tak boleh. Dia tak pakai tali pinggang, tak boleh. Dia tak ada road tax, tak boleh. Dia tak ada insurans, lagi tak boleh. You semua ni tak tahu undang-undang lah. Yul. Ini negara komunis kah? Ini negara cimpeng kah? Alamak. Kau sentuh isu 3R ini APEC, buat laporan terhadap APEC. Diam saja, senang aja. You kata saya sentuh 3R kan, saya cakap orang Melayu adik-beradik saya. Awak buatlah laporan polis. Nanti saya akan upload ini kepada, saya akan upload benda ini kepada kepada YouTube. Jadi awak boleh rujuk. Polis boleh rujuk, semua orang boleh rujuk. Ya? Semua orang boleh rujuk. Masa V Mazhar main dalam TV, JSP pun Mazhar ini main depan. Apa tu? PDRM ada SOP, ya. APEC, hari tu kami dah buat laporan tapi polis macam tak nak layan. Buat laporan polis terhadap apa tu? Aku ni kan. Berita polis, kenapa awak macam tak layan aku? Tapi itu something lah, kita buat baik lah. Kita buat laporan polis. Macam tak layan lah, simpan laporan tu. Lepas tu tanya, maaf lah kita mungkin tak pandai Tadi kalau saya kan, saya pandai berdialog dengan polis. Apa khabar? Saya tanya lah. Encik apa khabar? Kalau dia tak jawab kan, kalau saya geram sangat, saya nak OCPD, saya akan minta macam tu. Saya nak buat laporan polis terhadap seluruh balai ini. Tidak nak memberi kerjasama, buat muka semacam, tak berapa layan. Dia kena jawab. Awak pergi hospital, doktor tak layan kau, awak boleh buat laporan polis. Dia bagi kau bios, sampai anak tu cedera. Hospital awam, saman tu. Yang tukang bios tu kena saman beratus ribu. Hospital bayar, kerajaan bayar. Dia mana ada gaji nak bayar. Polis mana ada gaji nak bayar. Tapi polis tak naik pangkat, pencing tak dapat, pecat pun ada. You faham tak? You sangka, okey, kalau tak percaya siapa anak boleh layak bagi polis, cuba masuk jadi inspektor polis. Cuba awak masuk jadi pegawai polis, jadi kaki tangan polis. Kena baca undang-undang tau. You sangka dia bagi kau pistol, boleh main pistol aja tunjuk kat orang ke? Aku polis pak. Tak boleh tunjuk pistol, salah. Keluar je tembak, salah. Ada undang-undang kerana orang boleh mati. Dia ni tak faham lah. Saya pernah tengok seorang polis kena tembak seorang budak. Budak parking, sini kepala pap. Saya nampak. Masa tu tahun 81, saya kerja dengan Anwar. Saya balik Yayasan Anda, berlaku di Jalan Pantai Baru. You boleh Google untuk kes lama 81.
Saya tiba tengok, siapa menangis ramai orang ni. Sampai bawah tu tengok budak tu kena peluru kat sini. Rupanya dia jaga parking haram. Polis nak tangkap dia ke dia lari. Polis geram kejar dia sampai kat rumah, kat bawah pintu dulu. Rumah tu masa tu ada setinggan di Kampung Kerinci. Pegang budak tu, pak tembak. Maaf saya cakap ni jangan ban. Saya cerita, besokan saya baca berita. Seorang korporal, siapakah polis lah, konstabel polis ditahan kerana menembak seorang budak. Tak tahu apa jadi kat dia. Tapi hukum membunuh lah. Hukum membunuh. Polis baru ni kan, ASP kan, budak tu rem motor, bang 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 bang, kita geram kan budak rempek kan, bang bang bang. Tapi pegawai polis tu ambil kereta dia, langgar dia, pergi balik, langgar lagi, pijak lagi depan orang, nahas kau. Rupanya ASP polis. Apa jadi? Kena tahan. Didakwa apa? Membunuh. Boleh bunuh first degree dengan niat. Tak adalah dia buat aku marah. Tak boleh. Senang marah kau pergi tembak orang ke? Awak geram sama perempuan pergi rogol dia ke? Ini negara apa? Negara buruk. Negara tak ada undang-undang. Sekarang mereka buat ni semua, ini bukan anak orang ke? Anak orang bukan anak kamu ke? Kamu prihatin Abang Bas, amang seksual, memperdagangkan budak. Ini kes Dr. Mashita macam mana? Ini Datuk Mashita punya kes. Sekarang senyap. Minta untuk dibuka balik atau dilaporkan balik. Kerana tak ada laporan. Apa kes Dr. Mashita tu? Salah tak salah? Bukan kita kata dia salah. Kita nak tahu. Faham? Buang kes lain hal. Kita nak tahu ada tak siasat. Mashita keluar kata saya tak adalah buat tu. Pergi mahkamah cerita. Kerana ada aduan. Kami rekod semua bukti ini. Saya pun rekod. Okey, banyak sangat ni. Semua tolong pergi ke Syihabuddin. Pergilah, saya tak mahu pergi. Dr. Mazhar pun saya tak mahu pergi. Saya senang. You mesti faham, bila you baca satu kenyataan tak betul, you boleh buat laporan polis. Tapi polis akan tanya kau lah, kamu dapat dari mana? Kan? Orang dah koyak tisu ke, koyak apa ke, dia punya hal. Saya dah bagi amaran daripada bulan lepas, 2 bulan lepas. Macam kes Gaza pun saya bagi amaran, jangan cepat percaya media. Bukan saya suruh you dengar saya minta siasat. Dan saya pernah duduk dengan Abu Ya. Saya cakap bila kita tengok orang, kita tahu orang. Saya pernah kerja dengan Anwar, kita boleh tengok muka peliwat. You pernah tengok dah muka peliwat? Saya tak tengok lah, saya tak tahu. Orang gay saya pernah tengok lah. You pernah tengok dah orang gay? Ramai ni puak GSB baru. Tengok. Tak apa. Orang nak peli tak apa tuan-puan. Orang nak peli apa, troll apa, tak apa. Tapi jangan buat bully cyber. Jangan ugut orang. Jangan pergi harass orang sundal, syaitan. Macam awak malaikat. Tak boleh. Walaupun awak malaikat. Malaikat pun tak buat macam tu. Saya tak pernah ingat Jibril pergi maki orang tau. Kan? Okey? Apek jangan suka cerak bohong. Saya akan rakamkan ini. Buat laporan polis kepada saya, kepada polis kalau saya cakap benda yang menghasut melanggar undang-undang. Saya apa cakap bohong? Saya nak tanya. Apa bohong saya cakap? Apa agaknya tempat bagi orang yang bersalah? Segi agama antara dia dan Tuhan. Tapi negara kita ada undang-undang, kita gesa, dan mereka dah gesa lah. Saya cuma menyokong saja gesaan bahawa semua pegawai ini semua didakwa di mahkamah. Walaupun kamu kata saya tak tahu buat apa-apa, tetap kamu kena jawab ke mahkamah. Awak tak boleh kata saya doktor, saya tak tahu apa-apa, orang suruh saya cucuk, saya pun cucuk anak kau, jangan salahkan saya. Tak boleh. Saya tak tahu apa, cikgu besar kata kurung anak perempuan kamu dalam bilik air, saya pun kurung. Tak boleh. Saya baru pangkat konstebel, itu inspektor polis. Tak boleh ada undang. Saya askar baru saja, orang suruh saya pergi tembak budak, saya tembak. Tak boleh. Awak boleh letak senjata.
Inilah hidup. Inilah harga hidup. Apa-apa yang kamu kata, apa-apa yang kamu tak lakukan, apa-apa yang kamu niat tak baik akan dihukum kelak di dunia atau di akhirat. Di dunia orang tak tahu niat kamu, orang akan soal jawab. Soal. Betulkan niat kamu, wahai ketua polis negara? Awak ada kena sogok ke? Boleh tanya semua tu. Pasal di dunia kita tak tahu. Ya akhirat tak payah tanya. Allah dah tahu semua. Allah kata kembali kepada kami. Kami akan bongkarkan isi hati masing-masing. Itu baru adil. Sini tak ada keadilan. Sabar. Alhamdulillah. Kita bersyukur hari ini tuan-puan. Amat bersyukur, amat terima kasih kepada GPAAK. Gerakan pulangkan anak-anak kami. Kami amat terima kasih kepada Tun Faisal. Doakan kesihatan dia. Tak tahu niat dia apa. Orang ada tuduh dia lah. Orang dah mula nak tuduh dia lah. Sesiapa yang perjuangkan kebenaran akan tuduh. Dulu Anwar Ibrahim tuduh piliwat. Sesiapa yang sokong dia pun dituduh piliwat. Sampai orang semua takut. Ingat pandemik dulu. Kita kata ini COVID ke, bakaf sinun ke, tak betul ke apa. Kita dituduh nak membahayakan orang. Kita dituduh golongan sesat. Kita dituduh golongan akhir zaman. Kita dituduh golongan Imam Mahdi. Tidak. Kita nak bagi rakyat tahu yang benar. Okey, isu baru ni Dr. Roland Victor kata akta itu sudah diluluskan. Kita sudah kalah. Akta sudah diluluskan, yang IHR ke International Health kan? Itu Dr. Roland perjuangkan. Sokong, dia berani, dia seorang. Kita sibuk sini, akta untuk ni, di mana dia boleh, sebenarnya tak boleh buat juga. Awak baca balik akta, saya baca balik akta, nanti saya akan tanya Dr. Roland. Mungkin saya interview dia lagi. Tak boleh. Doktor tak boleh masuk rumah kamu, cucuk kamu, faham tak? Dia nak bedah kamu pun, dia kena minta izin. Dia kena beritahu, kamu ada 30% hidup atau 40% mungkin kamu hilang nyawa. Oh, saya tak mau dibedah. Boleh. Okey, apa larangan atas saya kalau saya tak mau disuntik? Awak tak boleh keluar rumah. Tak apa. Saya boleh kerja dari rumah. Awak tak boleh pergi kedai mamak. Ada kedai mamak yang tak ada orang pergi, Pak. Saya boleh pergi. Kan? Ustaz Syahabuddin dedah kejahatan JSB. Buat laporan polis. Tak payah buat laporan polis. Ya, tak ada. Syahabuddin tak ada kena-mena. Saya tak kenal. Ini baru saya kenal. Saya kenal Dr. Mazhar. GISB. Ketua Polis Negara. PUKAS. Ini semua aktor penting. Dr. Masyita. Semua aktor penting. Ini yang kecil-kecil. Jangan nak corner lah. Corner. Kenapa nak tegak benang basah, tuan? Kenapa you nak tegak benang basah? Dah jelas zalim. Ada tak Syahabuddin pergi buat laporan polis? Tak ada. Tak boleh pakai. Sama macam hadis. Ada tak orang riwayat? Tak boleh pakai. Ini benda logik lah. Come on lah. Nak kebenaran, jangan tengok. Tak apa. You boleh tengok Sihab tu Wahabi tapi level tak ada tauliah. Kita tak kisah you ada tauliah ke tak ada tauliah. Kalau sesiapa buat satu aduan, kita tak akan percaya kalau aduan tu jenayah. Jenis sesat, jenayah. Dia kahwin tak ada tauliah, jenayah. Dia laku aniayaan kanak-kanak, jenayah. Mereka ni liwat ni, jenayah. Awak saksi tak? Tak saksi, diam. Kalau saksi, pergi buat laporan polis, lepas tu diam. Itu cara dia. Siapa boleh sangkal itu cara tak betul? Cuba. Siapa boleh sangkal bahawa itu cara tak betul? Awak Wahabi ke, Sunni ke, Sufi ke, Syiah ke, kita tak kisah. Faham tak? Hantar anak kat sana selama ni tak zalim ke? Laporan polis lah. Awak tengok ada orang zalimkan budak-budak asrama. Buat laporan polis, boleh. Tak payah sibuk merata buat laporan polis. Orang yang tak buat laporan polis, ini yang rosak ni. Semua ini kerana salah fitnah. GSB sesat menyesatkan. Jangan pusing sana sini, full stop. Oleh siapa? Nora Nano. Sedar tak Nora Nano? Mungkin awak silap. Mungkin tak kita silap GSB tak sesat? Mungkin tak?
You cakap tak mungkin 100%. Kita Tuhan ke? Bukan Tuhan. Kita mahkamah? Bukan mahkamah. Kita penyiasat? Bukan penyiasat. Saksi kena pergi mahkamah. Kenapa Islam minta 4 saksi? Satu saksi tak dah cukup kah? 2 saksi tak dah cukup kah? 3 saksi nampak ni Tok Siak sama Tok Bilal lah, Tok Iman nampak dia masuk lubang, tak dah cukup. Tak cukup. Islam kata 4 faham saksi kahwin. 2. Ada satu orang saksi, ni bapa. Tak boleh. Awak ni semua tak faham undang-undang. Ini yang pandai jadi lawyer, pandai polis sendiri, ambil law into your own hand. Sekarang kelang kabut masyarakat. Sekarang saya nak tanya awak, hari ini kecoh tak masyarakat? Awak tak boleh kata tak kecoh. You kata JSB sesat semua. Masyarakat kecoh, bukan JSB saja. Seluruh masyarakat kecoh. Seluruh masyarakat berpecah belah. Saya pergi Cambodia. Mereka beritahu saya itu Wahabi. Baik orang tu, saya duduk dengan dia. Oh, Wahabi. Kenapa? Saya tanya dua belah pihak. Semua tempat saya pergi, Wahabi datangkan masalah. Sufi pun tak datangkan masalah macam tu. Tabligh pun boleh datangkan masalah. Pernah tabligh diharamkan di Johor. Bila dia pergi kan, dia kacau orang untuk pergi masjid ke, paksa orang ke, boleh dikena tindakan. Jangan paksa orang. Buya Syakur pun dah cakap, saya bukan depan Rasulullah. Saya tak pernah berada waktu zaman Rasulullah. Saya ikut mazhab saya. Mana tahu mazhab awak juga betul. Saya tak boleh paksa awak kerana saya tak nampak. Awak nampak ke Rasulullah? Tak nampak. Awak nampak ke dia buat sesat? Tak nampak. Jangan belagak macam malaikat. Malaikat pun tak nampak tau. Faham? Sekarang kena tindakan. Sekarang Tun Faisal tengok relax. Muka bersih. Saya respect lah Tun Faisal tu. Muka bersih. Orang yang cukup tidur. Bab kapal tentera, bab Yusof Router. Bab Yusof Router apa jadi? Bab Salim. Yusof Router tu, dia kata saya di set up tiba ada bahan putih tu. Kena siasat. Kerana dakwaan dia. Polis kalau didakwa memerangkap seorang, awak percaya polis ke percaya orang tu? Kerana banyak kes polis memerangkap orang. Polis ada tak jahat? Banyak. Polis ada dah salah guna banyak. Polis ada bantai orang dah ada. Bantai amoy dah ada. Bukan semua polis baik. Hakim ada. Menteri lagi ada. Itu sebab kita ada sistem aduan polis. Itu saja saya punya ceramah hari ini. Sila adu kepada polis. Ini you tak tahu adu polis, you pandai sini tak nak pergi mana. Apa? Boleh laporkan sebagai menghasut orang ramai. Saudara masuk aja mentah-mentah baru masuk kata aku hasut orang ramai. Saya panggil orang buat laporan polis itu menghasut ke awak menghasut? Banyak orang report ni. Banyak orang report nak bagi saya kena ban. Tapi ada AI, dia boleh dengar apa saya cakap. Langgar sampai mati pun ada. Bukan semua. Yang itu kena tangkap lah. Kalau polis enggan tangkap polis yang langgar orang sampai mati, polis itu pun salah. Menghalang keadilan. Faham? Polis banyak makan rasuah. Apa lagi kes yang ditutup polis? Beritahu apa kes lagi tutup polis? Sekarang kita tunggu Yusof Router, Dr. Mashita, Dr. Rora, Dr. Maza. JKM tak boleh. JKM pun terlibat. Ketua Polis Negara pun terlibat. Diberitahu, saya pinjam kata-kata daripada Tun Faisal. Saya dengar semalam, dengar. Ramai awak dengar kan? Tapi tidak disiarkan ke berita perdana. Tidak disiarkan oleh, tapi akhbar lain siarkan. Malaysia Kini siarkan. Adalah 2-3. Ini daripada mana ni? Ini daripada mana yang siarkan? Tanya kepada akhbar-akhbar yang masih bebas. Kerana kita mesti ada kebebasan akhbar kan. Kalau tidak, mana kita tahu permainan? Akhbar mana ni? Banyak akhbar siarkan. Banyak akhbar siarkan. Tanya. Tu Faisal ni geng-geng dia. Tak kisah dia geng komunis. Saya tak kisah engkau geng paria mana. Engkau ada hak melaporkan dengan baik. Dia dah bagi laporan. Dia kata mana ada saksi, mana ada bukti. Kamu kena anyanya. Budak parking tu yang haram tu. Budak mak rempek pun kalau kena tangkap. Dia beradab. Dia serah kepada polis. Awak tak boleh pukul dia.
Awak tak boleh pukul bapak dia. Bapak dia, mak dia nak bela anak dia, hak mereka. Awak tak boleh kata anak engkau ni jahat. Tak boleh, sopan. Ini kaum sopan ke tidak ni, saya nak tanya ni. Yang troll datang ni, yang anti GISB ni. Apa kamu dapatlah kamu anti GISB? Saya tak faham. Engkau ni pergi pro PUKAS, apa dapat? Engkau nak umat ni sesat ke separuhnya? Engkau tak mau dakwah ke? Engkau tak mau bawa orang kepada kebaikan kamu? Engkau tak mau jadi malaikat? Engkau tak mau jadi penerang umat? Rahmatan lil alamin. Engkau orang Islam ke orang kafir, saya nak tanya? Kenapa suka sangat menuduh orang menghasut? Kenapa suka sangat menuduh orang yang buat kebaikan ini jahat? Siasatlah. Apek belajar agama dulu baru sembang. Ya, saya dah belajar agama. Terima kasih. Apa lagi? Apa dah JSB buat? Cepat sangat aku sebut. Dia ada mudarat dekat diri kita ke? Penat jadi orang pandai kat Malaysia ni. Penat nak bagi faham. Penat apek. Tak lah penat lah, was sudah makan. Kopi pun ada. Alhamdulillah. Menam kan? Ya betul lah. Apa-apa? Inggeris? ex-GSB yang bermasalahan. Tak apa. Kita ada... saya kenal Mota Yaakob. Mota Yaakob dipecat oleh Akam. Atau lari atau keluar dari Akam. Akbar Anang. Saya kenal orang Rapana Akbar Anang yang mula berpecah dengan Ustaz Syari. Saya pergi jumpa Ustaz Syari. Anwar Ibrahim. Saya jumpa Mahathir. Anwar Ibrahim berpecah dengan Mahathir. Saya jumpa dua belah pihak. Tak semestinya awak tak ada hak untuk benci awak punya bos. Ex-GISB, mereka boleh kutuk GISB, tak apa. Tapi buat laporan polis. Faham tak? Oh, dulu Abu Yan ni kahwin sini, kahwin cerai semua, tak bagi gaji semua. Awak berhak merunggut kekimat ni. Alta Allah kat stalking, awak berhak mengadu kat polis. Speak mak ni bayar gaji rendah, boleh kat pejabat buruh. Aku tak dibayar gaji, kamu lapor kat pejabat buruh, yang lain tak dikena-mengena. Ex-GISB semua, saya hormati pengalaman kamu. Ya, saya hormati hak kamu menuntut keadilan daripada GISB. Tapi laku cara berkhemah. Adakah kamu nak semua anak-anak GISB kena angkut begitu? Tidak kan? Apek sembang apa ni? Dah beratus report orang pasal keburukan. Saya sembang pasal anak-anak GISB ditahan cara tak adil. Itu saja. Saya sembang ini ialah kenyataan Tun Faisal mendapat rakaman dari pegawai JKM bahawa tidak ada kes. Jadi mungkin semua laporan itu ada yang perlu disiasat. Mengadu kat polis India dalam cerita Tamil. Ini bukan cerita Tamil lah. Bangsa sendiri baru nak naik, korang subahat yang kerajaan zalimkan orang Islam. Ya, kita berhak cakap begitu. Wahabi ada grup serang media yang anti mazhab. Oh, biar. Saidina Ali pun ada grup serang dia, Khawarij. Orang nak serang tak apa. Tapi you langgar undang-undang, saya buat laporan polis tau. Kasih nama. Lu berani PM saya, kasih nama sama IC, saya mau jumpa lu orang ni. Lu orang kata lu kebenaran kan? Mari jumpa Apek. Saya precinct 8. Shanas Mama, Zaras Bistro. Jumpa saya. Yang kata saya buat silap. Awak langgar undang-undang, saya buat laporan polis. Dah ramai staff tak ada buat report, tapi dah keluar baru nak buat report, confused. Itulah kita confused lah. Tapi sekarang dah bocor dah. Takkan tu ya? Apa orang cerita dalil lah yang buat podcast tu budak degil. Yelah, tapi cara Dr. Mazhar PUKAS ini nak sangat tangkap orang, tak boleh, kerana ajaran sesat ni dia tuju kepada Sunni. Kalau dia tuju kepada grup Imam Mahdi ke, dia grup kepada Ismailiyah ke, Ahmadiyah ke, Bahai ke, Ayapin ke, tak apa. Sunnah wal Jamaah kena. Semua 9 negeri Sunnah wal Jamaah. Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Kedah, Penang,
Selangor, wilayah persekutuan, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, 11 negeri, Sabah, Sarawak, semua dituduh sesat oleh PUKAS dan Wasabi. Berat tu memecah belahkan. Faham tak? Walaupun sesat, tapi logik bila memecah belahkan. Macam keluarga, ini dah mahkamah dah, dan polis tau. Ada budi bicara kalau kita tengok kan. Rasulullah pun sama. Orang nak masuk Islam, kaki botol ada, kaki perempuan ada, kaki bunuh ada, kaki penyamun ada. Satu kabilah nak masuk Islam. Rasulullah tak boleh kata, engkau ni semua kena garantin ni yang tak mandi ni semua. Tak ada. Dia kata marhaban. Marhaban. Come to Allah. Ada yang beritahu Nabi, saya tak mau solat. Marhaban. Ada yang kata saya tak mau, saya suka perempuan. Marhaban. Ada yang kata saya suka bunuh. Marhaban. Dia ubah manusia. Ada yang baling batu kena kepala dia. Dia kata tak apa, anak-anak dia terima beriman. Itu cara Nabi. Engkau punya cara apa, saya nak tanya kau? Awak orang Islam ke? Kau ni semua nak bergaduh. Bukan. Jadi saya dah sampaikan dah. Nanti ini saya akan rakam kat YouTube. Ini semua dialog ni tak keluar lah. You punya type pun semua buang tenaga saja ya. Cuma kesimpulan dia, hari ini kemenangan bagi GISB. Kemenangan moral. Dia sesat ke tidak, kita tak tahu. Tapi kemenangan moral kerana susah payah ibu bapa bertahan 2 bulan terseksa jiwa. Akhirnya seorang kaki tangan JKM, pegawai JKM mengaku tak ada kes kebajikan, keanyayaan terhadap budak-budak tersebut. Dan kenyataan ini yang dirakam oleh Tun Faisal, Ketua GPAK, Gerakan Pulangkan Anak-anak Kami. Kemenangan moral bagi GISB. Kekalahan moral bagi PUKAS. Kekalahan moral bagi pihak polis. Sesiapalah yang over. Kekalahan moral kepada ini semua. Yang anti GISB. Kerana kamu dah hilang taring. Kamu pergi ugut dia lagi bagus. Kita tak tahu siapa. Pergi marah dia. Kenapa dia cakap begitu? Rasul pergi cabar Tun Faisal buat laporan polis. Tun Faisal kena buat laporan polis terhadap JKM. Dan orang ini terpaksa pertahankan diri. Kamu buat salah. Kalau pergi kerjasama, mungkin kurang hukuman anda. Tapi tetap salah. PDRM dah kena bayar. Nanti tunggu baki penyakit neraka. Kat dunia, pampasan kena bayar. GISB boleh saman kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia, duit kita juga. Cukai kita kena kecuaian pegawai-pegawai kerajaan. Kita kena bayar ganti rugi kepada GISB. Seluruh empire mereka, berapa juta mereka rugi setiap hari tak berniaga. Kita kena bayar kepada GISB, tahu tak? Sekarang you boleh lagi anti GISB. Dia sesat pun, kuil Hindu pun, lu tutup kuil Hindu dia, lu kena bayar kepada dewa-dewa dia tau. Semua ada hak. Hak beragama ada sini. Gereja, kamu cuba pergi tutup gereja. Kehilangan kutipan dia pada hari Ahad tu, kamu kena bayar orang. Kamu dah tutup gerai-gerai restoran, tak kira orang Islam ke tidak, apatah lagi orang Islam. Semua restoran GISB kat Bandar Country Home tu, bayar ganti rugi. Dah 2 bulan tau. Berapa ribu pekerja tu. Berapa pendapatan mereka tu. Saya dengar berapa puluh juta kan. Kerajaan kena bayar duit kita. Saman kau-kau. Dan boleh minta pampasan ganti rugi luar biasa. Kerana menyalahgunakan undang boleh sampai 100. Saya percaya kalau boleh saman kerajaan 1 bilion. Boleh. Supaya jangan buat lagi terhadap orang. Saya anjurkan Tun Faisal saman kerajaan 1 bilion banyak sangatlah. 500 juta. Saman kerajaan 500 juta ringgit. Pampasan bagi GISB. Okey. Ada apa lagi mau tambah? Allahu Akbar. Okey. Ada apa lagi maki? Bagi makian kamu tak akhir kepada APEC sini. APEC tunggu kamu di ayat 8. Bawa geng kamu semua tolong. APEC 1 orang saja. Tak payah GISB tolong saya. Tak payah bini-bini semua tolong saya. Okey. Ini jantan. Ini lebih dari Salahuddin. Nama saya Cina APEC. Ridwan. Okey, sekian. Terima kasih semua.
Minta maaf bagi pihak semua. Saya minta maaf bagi dua belah pihak. Terlanjur cakap semua ni malaikat catat berdosa, saya tak mau dalam saluran saya tanggung. Saya tak mau saham dosa ya. Saya minta maaf bagi semua pihak yang dengar sini. Maafkan sesama saudaramu dalam Islam. Mana yang salah kita betulkan, mana yang sesat kita ajar. Ya, kita jaga persaudaraan. In tansurullah hayansurukum wa yusabbik aqdamakum. Sesiapa bantu urusan Allah, sesiapa bantu menegakkan keadilan, sesiapa bantu naikkan syiar Islam, naikkan sunnah cara Nabi yang sebenarnya, Allah akan bantu urusan dia. Allah jamin rezeki dia. Allah tak beban dia. Allah tak zalimi dia. Allah la tukliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah samiul alim. Salamun alaikum.